Boleh. Tadi masih tak ada lah. Ada nama orang sama mikrofonnya. Tak ada. Tak apalah. Oh, itu kena dia di perata, tapi tak tunjuk lah di perata di atas. Makam Syarif. Anda tak buat caption? Tak bahas. Nanti edit. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di makam salah seorang sultan daripada salah seorang raja-raja Melayu Masa Silam, yang mana baginda berada di Negara Songkla ya. Songkla kemudian berperang dengan Siam, dibunuh di sana ya. Dibunuh di sini. Di terang. Kita tengok itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya raja-raja adalah bayangan Allah atas muka bumi. Raja-raja yang macam mana? Raja-raja yang rakyatnya boleh berlindung, raja-raja yang Allah diagungkan, raja-raja yang rela tidak di dalam istana, raja-raja apatah lagi kalau sanggup sampai terkorban. Jadi kalau kita tengok raja-raja yang sampai mati terkorban, mati dibunuh, kemudian kita tengok keadaan makam dia macam orang biasa saja, itu nampaknya baginda dah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai akhir zaman, sampai akhir hayatnya. Maka jadilah kuburnya ni macam yang kita lihat kubur Sayyidina Umar, kita lihat kuburnya tu macam kubur Sayyidina Uthman, macam kita lihat kuburnya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Pemimpin yang sejati, pemimpin yang tak ada glamour, pemimpin yang rela hidup sederhana, pemimpin yang rela berkorban nyawa untuk rakyatnya, tinggal istana, tinggal singgah sana hanya untuk membela rakyatnya, membela agama Islam sehingga terkorban syahid. Itu pemimpin yang betul. Bahkan setengah-setengah raja yang kalau kita lihat mati dalam tahta, itu belum pasti lagi macam mana, kerana dalam akhir hayatnya tu masih lagi dalam kemewahan. Adakah setimpal penghormatan yang baginda terima dengan khidmatnya pada masyarakat ataupun tidak? Tapi kalau raja-raja yang seumpama ini, bahkan dia dah bayar nyawa dia sekalipun, dia bayar nyawa dia untuk rakyat, dia bayar nyawa dia sebagai jadi khadam Rasulullah, menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang ke Kedah sebagaimana semalam saya disebutkan juga, dan ke Gunung Jerai dan pergi ke makam-makam lama ini dengan satu hajat, dengan satu niat, kerana kita ni sudah berada di akhir zaman.
Senang cakap kita ni sudah di antara generasi terakhir bagi umat Islam. Tak lama lepas kita, mungkin anak cucu kita tu generasi penutup. Dan kita ni kiranya bapa kepada generasi terakhir. Kita kiranya bapa kepada generasi terakhir. Maka sebelum episod ini bermula, kita kena pergi menghadap akan generasi yang awal. Generasi awal yang Islam itulah yang di Gunung Gerai sana, yang masuk, yang mengislamkan seluruh tanah Melayu. Mereka generasi pertama. Dan sebagai saksi mereka sebelum yaumil akhir lagi, kita dah saksi dengan tampilnya kita tu, menyaksikan bahawasanya mereka dah laksanakan tugasnya, mereka dah laksanakan dakwahnya. Kita menjadi saksi bagi yang lain bahawasanya mereka tu adalah wali-wali Allah Ta'ala yang sebenarnya, yang mana dengan dakwahnya sampai kita dapat datang. Bermakna dakwahnya tu kekal sampai ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Bahkan dakwahnya tu tersebar bukan hanya setakat Kedah, bahkan seluruh Nusantara. Mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita datang dengan di makam-makam para pejuang ini dengan niat. Mereka semua orang-orang dahulu kala yang korbankan jiwanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan niat berkunjung dengan mereka, dengan niat bagaimana mereka gigih, mereka sanggup berkorban untuk bangsa, untuk agama. Senang cakap untuk kebenaran. Kita kalau cakap bangsa dengan agama, salah-salah orang dengar kan kita ni perkauman. Kan kita ni nak jadi tunjuk perasaan, bukan. Apabila saya sebut bangsa dan agama tu bermakna kita membela kebenaran. Yang nama kebenaran macam mana mesti dibela. Yang nama jahat, yang nama macam mana pun mesti ditentang. Jadi apabila kita sebut apa membela bangsa dan agama, jangan disalah fahamkan bahawasanya Melayu nak hentam Cina, Islam nak terkam kafir. Bukan begitu. Maksudnya siapa saja yang jahat perlu kita tentang, siapa saja yang baik perlu kita sokong. Dan happen to be yang baik hanya orang Islam dan orang Melayu saja. Jadi kalau siapa pun bangsa, kalau kau nak baik, kau baiklah. Bukti orang Melayu di sini ratusan tahun, bangsa asing semua duduk sama kita, agama lain duduk sama kita. Ada kita serang sama mereka? Ada kita perang sama mereka? Tak ada. Kenapa? Bukan nama bangsa kita menganiaya orang yang baik-baik semuanya begitu. Jadi mereka ni sebagaimana mereka punya semangat keperwiraan, semangat membela kebenaran. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya semangat itu diberi kepada kita. Amin. Dan sebagaimana satu masa dahulu Allah Ta'ala pernah bantu mereka, beri mereka pertolongan, beri mereka kemenangan. Begitu juga kita harap pada akhir zaman pertolongan Allah Ta'ala itu akan datang kepada kita. Dan bagaimana mereka meneruskan perjuangan yang telah dibuat oleh Syekh Abdullah Al-Khumairi. Dan kita sekarang meneruskan perjuangan yang dibuat oleh dia pulanya. Dia baru 300 tahun, dia meneruskan perjuangan orang yang dah 900 tahun. Maka kita yang 300 tahun kemudian kita menjalin. Dan itulah yang dipesankan oleh Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, turunan Rasulullah daripada cucu cicit Sayyidina Husain yang pertama hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Dan beliau itulah moyang kepada sekalian wali-wali dari Hadramaut yang datang ke tanah Melayu kita ini. Beliau menyebutkan bahawasanya Mufti Tarim Habib Masyur mengatakan 4 pelajaran daripada Sayyidina Ahmad bin Isa. Yang pertama, semua yang di bawah dia tu anak cucu keturunan dia, akidah tak boleh tidak kecuali ahli sunnah wal jamaah. Syiah belaka tak ada boleh, yang nama habaib ini semua Syiah pun tak boleh, Wahabi pun jauh sekali tak boleh. Kemudian mazhabnya mesti Syafi'i. Iaitu kita tengok ulama-ulama mereka daripada Sadah Ba'alawi, ilmu-ilmu mereka sampai yang ada setara sampai Imam Syafi'i punya qualification. Tapi tak ada di antara mereka buka mazhab sendiri. Semuanya mazhab Syafi'i belaka. Selamat, alhamdulillah. Sebab itu kita dapat daripada mereka, sebab itu kita semua selamat sejahtera. Ada yang ketiga ke yang keempat ni yang kita lakukan sekarang. Setiap generasi, yang ketiga ialah setiap generasi kini kena ambil seberapa banyak mungkin daripada generasi yang sebelumnya. Ilmunya, adat istiadatnya, atur caranya, segala pelajarannya, perjuangannya, tata caranya, uslubnya, suluknya, semua kena ambil seberapa banyak yang mungkin ambil daripada masyarakat, daripada generasi yang sebelumnya untuk mereka raih. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah kita ambil seberapa banyaknya, kita kena turunkan seberapa banyak kepada generasi yang berikutnya. Ini kita datang, kita nak ambil sejarahnya, kita nak tengok ambil barakatnya, nak tahu kisahnya, nak tengok perjuangannya, nak tengok semangatnya, nak ambil walau apa sekalipun. Kalau ada kitabnya kita nak baca, kalau ada istananya kita nak singgah, kalau ada zuriatnya kita nak berkenal mesra. Paling tidak dah tak ada pun, paling tidak asar dan kesannya itu masih ada.
semangatnya tu masih ada. Semangatnya tu masih ada. Maka kita datang ziarah, kita nak ambil daripada dia. Seberapa banyak, walau hanya nampak nisan terpacak saja. Yang kita nampak hanya nisan terpacak, tapi di bawah ni taman syurga. Yang kita nampak nisan terpacak, tapi yang di bawah ni pejuang agama. Yang kita nampak hanya nisan terpacak, tapi di bawah ni bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ambil seberapa banyak hatta yang kerohanian yang tak nampak pun kita nak ambil juga. Kemudian di samping kita datang sini, ada yang muda-muda daripada kita, semua jadi pelajaran pula bagi mereka. Bagaimana mereka lihat kita generasi yang tua memuliakan yang sebelum kita, mudah-mudahan mereka juga ikut jejak langkah kita, dan tidaklah akan dapat disambung, sebab kita selamat jaya kerana apa tahu, atuk kita ambil daripada moyang kita ambil daripada moyang sampai ke atas. Jadi macam mana generasi akan datang nak ambil daripada yang dahulu kalau kita tak jadi mata rantai perantaranya. Jadi sekarang ini kita sedang cangkuk kita punya diri dengan mata rantai sebelum kita. Jadi generasi akan datang ada pulanya mata rantai yang mereka boleh cangkuk. Kalau tidak kita sangkut pada mereka tidak ada nak sangkut lagi. Terkapai-kapailah generasi yang akan datang. Begitulah tuan-tuan sekalian. Jadi besar pengertian, bukan setakat kita ziarah siapa ni saja, bukan siapa. Ini somebody. Dan tidaklah kita ziarah ini semua kecuali diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pagi pun juga kita sebutkan bahawasanya kita ziarah apa? Kita ziarah, kalau kita ziarah orang hidup saja paling-paling tidak dapat apa Ustaz? Betul. Kalau kita ziarah orang-orang hidup paling-paling tidak kita dapat berkatnya, dapat bunga telurnya, dapat bunganya, paling-paling tidak secawan kopinya. Tapi mereka ni orang-orang kaya di sisi Allah Taala. Mereka ni orang istimewa dari Allah Taala. Mereka dah tak ada habuan zahir lagi, dah tak ada secawan kopi lagi. Mereka dah tak ada bunga telur lagi. Tapi daripada mereka adalah bunga barakah, bunga madat daripada mereka. Itu yang kita hendakkan. Dengan kita ziarah kepada mereka. Kita nakkan yang sedemikian itu. Pasti ada peroleh sesuatu. Ya. Ada maksud keterangan yang kami biasa jumpa ziarah apa kalau kita ziarah seorang wali Allah hidup ataupun mati, walau sejenak sekalipun, itu adalah jauh lebih baik daripada kita beribadat kepada Allah Ta'ala sampai hancur luluh daging kita sampai jadi tengkorak. Kita ziarah mereka lebih baik. Sebab kalau kita ibadat, kita tu ibadat sendiri. Kadang ikhlas, biasanya tak ikhlas. Kadang sempurna, biasanya cacat. Tapi kalau kita ziarah dengan mereka, ada boleh nak riak tak? Ada boleh nak apa tak? Ada nak akan manfaat dunia apa-apa tak? Tak ada. Paling-paling tidak nama kita masuk dalam fail dia. Amin ya Allah. Nama-nama kita masuk dalam fail dia. Kalau masuk dalam fail dia, selamatlah. Masuk dalam fail dia walau sejenak pun selamat. Begitulah tuan-tuan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tak buat kerja sia-sia ya. Allah Taala tak pernah buat kerja sia-sia. Termasuk datang kita pagi ini semua pun adalah dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah, walaupun kita balik tak tahu terus balik terus kita boleh terbang jadi wali ke apa, jauh belum lagi. Paling tidak adalah madat-madat yang kita terima. Madat tu apa? Karuniaan kerohanian. Mufti Hadramut selalu sebut, Habib Masyhur, setiap kali dalam satu acara, besarkan masyhadmu, nanti kamu dapat besar punya madat. Sebesarnya madat adalah bergantung kepada tingginya masyhad. Masyhad apa? Tanggapan kita, expectation kita, bagaimana kemuliaan kita, bagaimana penghargaan kita. Makin kita pandang tinggi dan mulia, besar, hebat, begitulah Allah. Tak ada benda aku akan pergi mana, rupanya panas-panas di hadap kubur pun, kubur siapa je lah. Begitu aje lah kau dapat. Tapi kalau kita bilang ini kerana jalin yang silam, kerana begini, setinggi kita pasang masyhad, sebegitulah besar kita dapat madat daripada Allah Ta'ala. Madat tu apa? Itulah termasuk asrar-asrarnya, itulah termasuk karunia-karunianya, itu termasuk doa daripada dia, itulah juga daripada segala anugerah-anugerah kerohanian. Itu namanya madat ya. Maka yang nama madat kita tak nampak, tetapi nanti setiap dari kita apabila kita balik mati confirm kita nampaklah, insya-Allah ya. Nanti kita balik entah dalam apa waktu yang terdekat, in the near future, mungkin kita tengok aku teringat aku dapat ini mungkin lantaran berkat yang aku pernah ziarah makam ini. Kita tak tahu ya, kita harap alhamdulillah kita apa
hadiahkan surah Al-Fatihah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, untuk sekalian ahli kisah baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ila Allah, untuk Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, usuli mafudihim wa jami' sadatina Ali Ba'lawi, untuk sekalian alim-alim ulama, untuk sekalian pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk sekalian raja-raja Melayu yang pernah berjuang untuk masyarakat dan untuk rakyat. Semogalah Allah Ta'ala meninggikan darjat mereka, menempatkan mereka bersama bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, bersama anbiya dan mursalin, dan semoga kita juga satu hari nanti dia akan dihimpun bersama dengan mereka. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا لنحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الكريم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في صور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم تر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهو رميم قل هي التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين آمين. اللهم اجعل أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم والأذكار وما صليناه على نبيك المختار في هذه الساعة المباركة منا هدية واصلة وبركة شاملة نهدي ذلك ونقدمه إلى حضرة سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آمين. من أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأرواح أولياء الله الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ومن جميع ساداتنا علي بعلوي آمين. وثم إلى روح من كانت القراءة وتهليلها هنا بسببه وتلون القرآن العظيم ومن أجله أمتك الفقير المرحوم السلطان شريف أبو بكر ابن المرحوم سلطان محمود اللهم اجعله فكاكا له من النار آمين. وفكا له من النار آمين. وفكا له من النار وحجابا له من النار وحجابا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الغلام من الدنس وابده دارا خيرا من داره وانا خيرا من اهله ثم الأرواح والدينا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتخشون بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم عند درجتهم في الجنة اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وأغفرنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم dua perkara. Tadi kita ziarah Pak Sumit tapi tak dapat masuk, dia taruh depan pintu, tak boleh terima tetamu. Saya tengok Habib Ali bin Jaafar Al-Andalus ketika tengah sakitnya dulu, apa dia minta orang datang ziarah di hari-hari, kemudian dia minta ziarah di lepas asar saja. Kita saja orang datang suka, ini pula orang wali-wali, dia lagi suka, tapi pasal dia uzur, bermakna dia punya uzur tu tak dapat dia nak layan tamu, dia punya berat hati tu Tuhan saja mengetahui. Kemudian Habib Ali minta orang tak datang sama dia selang-selang hari. Kemudian apabila dia dah sakit, kena ada yang hari-hari dia tak dapat terima tamu. Kemudian dia kata tak dapat terima tamu, cucu dia bilang tak dapat terima tamu. Dia dalam bilik, orang cakap kat luar dalam kereta dia dengar. Sampai hati mereka cakap, apa ni orang wali, orang datang pun tak nak ziarah, jangan. Betul. Kita dapat tengok muka dia tu saja dah, dapat tengok pintu rumah dia tu saja dah cukup bagus dah. Sampai hati dia cakap begitu, aku nak terima tamu, aku sakit. Itu terbukti kita punya cinta Pak Sumit. Kita nak ziarah dia selalu time itu, kalau kita ziarah dia mesti nak jumpa dia tu, bukan bermakna kita nak jumpa dia, kita nak minta dilayan oleh dia. Nafsu kita nak minta dilayan oleh dia. Jadi kita boleh cerita kawan kita, Pak Su layan aku, Pak Su gini. Tidak. Kita pergi, kita menghadap walaupun kita diusir sekalipun, tapi tak diusir. Pergi Pak Su uzur. Kita dapat ziarah dia tu dengan husnul zan, kita ziarah. Dapat masuk alhamdulillah, tak dapat masuk pun alhamdulillah. Syukurlah alhamdulillah. Itu satu perkara, kita ziarah Pak Sumit. Teruskan ziarah juga dari luar, tengok notis masih taruh, dah balik sudah. Tengok notis dah diangkat, Pak Su panggil, mai sini, masuk sudah alhamdulillah. Tadi saya tak kasih tahu saya datang sini pasal bulan puasa, saya tergerak hati nak datang. Tahun lepas bulan puasa saya datang. Tahun ini nak datang tapi PKP tak dapat datang. Kemudian dah lepas hari raya saya ada medical check up di KL.
Terus bikin acara di KL 2-3 hari 2 malam. Lang bila aku nak pergi Kedah lagi. Sekali minggu lepas gitu, mimpi Pak Sumit, hang mai sini. Oi, dah kena datang lah. Habis kita datang, tapi tadi tak dapat datang. Sekali habis usuk, ketuk pintu, seorang perempuan dalam bilang, Pak Su bilang minta maaf tak dapat layan. Kirim salam Ustaz Abu Zakir, bilang Pak Su tak dapat jumpa. Dia tahu kita datang. Dia tahu datang, tak ada orang kasih tahu, tak ada bilang apa sama dia. Dia tahu kita tak boleh sebut nama kita lagi Pak Su ni. Subhanallah, itu aja kita dah bersuah hati dah. Itu satu perkara saya nak sebut. Saya suka tengok orang pakai baju-baju Melayu ni. Kita di Batu Pahat setiap apa awal bulan kita ada maulid bulanan di Masjid Mufti HM. Saya minta kepada yang hadirin datang semua pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu samping songkok hitam semua begitu gini. Pasal apa? Satu, baju Melayu kita tidak salah hukum. Tidak menyalahi hukum. Tertib, rapi, tutup aurat semuanya tu begitu satu. Satu lagi baju Melayu kita kita pakai takkan nak suruh Cina kalian pakai. Kita kena pakai. Satu lagi untuk patah ego. Yang nama aku tak ada apa Pak Haji serban dah 13 tahun tak tinggal serban jubah je. Buka. Yang nama aku pakai t-shirt, pakai cap pun tak ada masalah. Nabi pernah sekali-sekali datang jalan tak pakai serban, pakai songkok aje. Nabi pernah sekali-sekali jalan tak pakai songkok pun jalan begitu sahaja. Itu pematah ego namanya. Pematah ego namanya ya. Satu lagi khususnya yang ustaz-ustaz. Satu ustaz dan nama jadi ustaz aja tak kenal baju Melayu. Tak bagus. Begitu. Satu lagi saya nak pesan orang pakai tanjak. Nak pesan orang tanjak, kita zaman dulu orang pakai Melayu pakai tanjak begini. Tapi sekarang time dah tak ada lagi. Kita dah akhir zaman. Kita kena ubah sikit. Kalau kita pakai tanjak, kena ubah sedikit. Tanjak dan sunnah kena gabung. Itu yang orang Melayu bilang, adat dikilik, syarat dijunjung. Ya, adat dikilik, syarat dijunjung. Nabi pernah sebut perbezaan antara kami dengan orang musyrikin ialah serban ama'im faugah kalan suah. Serban atas songkok kufiah. Jadi perbezaan kita yang tak pakai serban, tak pakai songkok tu siapa? Serban kita masih ada songkok. Yang pakai serban tak pakai songkok termasuk serban menggali. Termasuk serban keling. Termasuk apa? Tanjak Melayu. Tak ada songkok. Jadi kalau nakkan keluar daripada hadis tu, pakai songkok kecil dalam. Songkok hitam, pakai kopiah dulu. Songkok hitam kecil jadilah, tak payah songkok-songkok. Songkok kopiah, songkok tipis saja tu. Pakai tanjak dah dapat fadilat serban. Kan lilit juga namanya. Dah dapat fadilat serban. Begitu. Pakai baju Melayu tak ada masalah apa semua. Pakai lillahi ta'ala. Dan kita orang Melayu sangat peranan besar sampai akhir zaman. Nanti petang malam kita cerita tentang orang-orang Melayu semua gitu ya. Nanti Imam Mahdi kan akan keluar. Sebelum Imam Mahdi keluar, sebab itu kita tengok daripada Ramadan lepas sampai hari ini ya, masih setiap hari 3-4 orang, 10 orang ulama yang besar-besar tau. Mufti Hadramaut kita meninggal, Mufti Mukhalla kita meninggal. Apa di Syria syekh-syekh besar meninggal, di Mesir syekh-syekh besar meninggal. Apa Tuan Guru Ismail Kamus kita meninggal. Semua yang besar-besar, ada baba-baba meninggal, kiai-kiai meninggal, semua top-top meninggal. Memang Allah Ta'ala padamkanlah. Memang Allah Ta'ala janjikan. Pasal apa new episode dah nak mula. Tetapi kita sekarang ni semua kita ni dalam status apa tahu, anak ayam kehilangan ibu. Maka kita ni sekarang tengah dalam status keadaan kita sedang menunggu. Pasti Allah akan terbitkan satu pemimpin bagi kita. Sebab Mahdi pasti akan datang kan. Ketika Mahdi datang, pasti masih ada orang beriman, orang yang taat yang akan menyokong dia. Sementara sebelum datang Mahdi akan berlaku rosak, akan berlaku macam-macam. Tapi ada golongan yang selamat, ada golongan yang okey, ada golongan yang Mahdi keluar terus join Mahdi. Siapa yang preparekan grup ini supaya sampai Mahdi datang mereka betul-betul dah bersedia? Siapa ada? Pasti ada. Pasti ada, dan setiap kaum nanti ada bangsa, ada ketuanya. Di kalangan orang Pakistan mungkin ada, Turki mungkin ada, dan di kalangan orang Melayu pasti ada. Siapa dia pemimpinnya kita tak tahu. Kita sekarang semua tunggu. Pokoknya setiap daripada kita, siapa yang mimpin sekarang kena lepaskan kepimpinan anda. Sebab anda kalau rasa aku ni ketua, aku ni chief, aku ni gini, tak ada mana kita nak dipimpin nanti. Sebab di bawah kepimpinan sangat penting. Tak ada ke bawah kepimpinan, sesat punya. Di bawah kepimpinan, di bawah tampuk pemerintahan sangat penting. Jadi pada ketika itu tak ada lain Mahdi ataupun Dajjal. Maka lepaskan. Tapi bukan bermakna kita bilang jangan mimpin masyarakat. Mimpin, mengajar, bimbing, buka kuliah. Tapi bukan aku pemimpin mereka. Aku hanya bikin apa yang patut sahaja. Bukan aku pemimpin mereka. Bahkan kita tunggu siapa di kalangan kawan kita, di kalangan anak murid kita, di kalangan budak suruhan kita. Rupanya kau pemimpin. Marhaba. Ahlan wa sahlan.
pasti ada satu Allah Ta'ala tak akan biarkan kita begitu saja. Khususnya bangsa Melayu kita dengan peranan besar kita, pasti ada. Sekarang kita tengah punya status, ialah status apa? Lepaskan semua kepimpinan kita. Dan menunggu dan lihat siapa agak yang boleh lead kita. Siapa yang boleh bilang, ini betul, ini tak elok, ini patut, ini jangan, ini bahaya, ini silakan. Pasti ada yang akan pandu kita dan guide kita. Hanya sekarang tengah buka pintu mata hati kita, pasang radar, tengok. Nanti dalam satu kaum nanti ada satu pemimpinnya yang akan terbit. Satu kaum pasti ada satu yang akan terbit. Itulah alhamdulillah. Syukur ni depan saya ada bunga. Saya teringat kita kalau tabur bunga atas kubur hukumnya makruh. Sebab kita masuk dalam menghias kubur. Air boleh, tapi air bila? Waktu pengkebumian. Nak boleh bawa air 300 tahun dulu, bukan sekarang. Begitu untuk tanah dia gempi. Kalau di Hadramaut bawa air bukan satu kendi, 3 baldi. Tanah dia jadi gempi. Lepas tu dah tak ada lagi. Kita sini bawa bunga makruh. Tapi kalau kat makam-makam Habib Nur semua tu orang taruh bunga, kita tak halang. Kenapa? Orang yang bawa, bukan kita yang taruh. Tapi kalau makam Habib Nur, kalau saya datang situ, ada bunga, kita bunganya kita bukan kasih taruh kat makamnya, kita bagi orang yang datang. Mari kita bagi semua kawan-kawan kita biar semua dapat berkat sama. Habib Nur suka bagi orang bunga. Kalau kat makam Habib Nur kita tanam pokok bunga kenanga, bunga cempaka, bunga Melayu semua. Orang datang kita bagi. Ini kita dapat bunga daripada Tok Syekh kita ini. Kita dapat bunga Syarif Abu Bakar. Ambil, bawa balik sampai Batu Pahat. Kasih orang rumah, kan semua tak bawa orang rumah. Bukti awak datang tak kahwin lain. Bukti ke bukti? Saya nak kena bukti dulu. Isteri dua. Dia dua isteri. Nak lagi, mana tahu dapat lagi. Tolong bagikan kawan-kawan. Pasir ni ambil. Air nanti kita bawa kat majlis maulid, kita minum ramai-ramai. Kita dah bacakan Yasin apa semua tadi. Alhamdulillah. Kalau dah pemimpin yang dah meninggal dunia pun kita masih menghadap, takkanlah Allah Ta'ala tak hantarkan kita pemimpin yang hidup. Itu maksudnya kita datang. Saya boleh keluarga lagi. Ya, keluarga Syarif. Ada ni semua yang tua-tua ni. Ya. Generasi yang ke-8 kepada ke-9. semua hadirin. Yang di belakang ni adalah waris-waris yang kita tengok yang umur-umur banyak ni. Ini waris kepada Syarif Abu Bakar Shah. Yang ni Pak Long, yang ni Tunku Hasan. Kemudian belakang sana sila datang keluarga Syarif Abu Bakar. Syekh nak kenal. Nampak ya sebahagian raja-raja Melayu kita yang dipenimbang yang di Ni imam semua ni Syekh. Ya. Keluarga juga. Sila. Kenapa raja-raja Melayu kita ada yang turunan Sayyid, ada turunan Tengku? Sebab raja-raja Melayu kita tak ambil raja kecuali turunan daripada Iskandar Zulkarnain. Kemudian kalau dapat itu yang kita sebut daulat tuanku, daulat tu karamah turun temurun, sebab mereka ni wali bin Nabi begitu. Jadi karamah. Jadi kalau sekali rupanya tuanku tak dapat anak laki-laki, anak perempuan tuan putri, maka bikin apa? Tak ada dapat turunan daripada darah diraja, maka dikawinkan dengan darah Rasulullah. Sebab turunan Rasulullah pukul habis. Jadi kawinkan dengan Sayyid. Jadi cucunya dapat Sayyid Syarif. Syarif tu Sayyid biasa dapat turunan Sayyidina Hasan Syarif ni ya. Dapat Syarif. Jadi cucunya tu berdarah raja tak lari. Kalau kawinkan dengan orang kebanyakan jadi megat. Kalau kahwin dengan raja negeri sebelah, negeri dia terambil. Negeri dia terambil sebab nanti anak raja tu akan jadi raja negeri sebelah umpamanya. Jadi kahwin dengan zuriat Rasulullah, ilmu pun dapat, turunan pun dapat. Itulah biasanya. Biasanya raja-raja Melayu berdarah Sayyid tu lantaran tak ada anak laki-laki. Jadi ambil cucu zuriat Rasulullah. Itulah tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala. Itu ada makam ulama besar sini. Ya. Nama Tuan Guru Haji Idris. Mari kita pergi ziarah.
Sat. Ambil kenangan semua tu sini. Memang abang kubur tak usah. Oh, tak Masyhur usah. tak kasih. Ya. Habis masyhur tak kasih. Ya. Dia bilang adab dengan tuan guru, dengan sahib Kita terus ke sana. kubur. Kita terus pergi sana. Tuan Imam, tolong bawa tak? Siapa Tuan Haji Idris ni? Tuan Guru Haji Idris ni kahwin dengan cucu ni. Oh, Cucu Syarif ni. ulama lama ya. Dia ulama lama. Sehingga kan nama kampung tu Kampung Haji Idris. Nama dia. Tolong bawa tak? Dia batu pahat, orang perempuan ada acara-acara, dia pakai songket, dia pakai tudung sarung. Tudung sarung begitu sangkut aja kat luar. Dalam dah ada tudung gini lah. Sarung aja gitu. Pegang-pegang. Macam orang lama-lama. Tuan Imam bawa. Hati-hati. Apa? Ke belakang mana? Fatan ni. Tani ada. Iya. Tani pun banyak juga datang. Ya, ya. Betul Pahat insya-Allah. Oh. Nabi Ali. Saya belum lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Tidak dorong. Kita selalu majlis di rumah. Di rumah Mati. Ya. Majlis kat KL. Sudah agaknya nak pergi KL ke dia banjir rumah nampak betul. Itu masya-Allah. Ini daurah. Ya, ya, ya. Tak jual kan dulu. Alhamdulillah redup. Tuan Guru besar sini. Tuan Guru tua. Tuan Guru Haji Idris. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nama kampung ada sebelah sini. Nama Tuan Guru ni. Kampung Haji Idris. Siti Haji Idris. Siti Haji Idris. Kahwin dengan cucu atau cicit daripada Syarif tadi. Dia pun jaga keturunan Syarif juga. Sebenarnya Syarif juga. Dulu ada bangsa ni, ada untuk. Memang kita esok jalan ni. Ya, ikut dekatnya ni.